bersyukur kepada Allah SWT. Allah SWT pilih kita lagi untuk kita menzakarat ilmu agama. Itu hadis, mengenai kita hadis Tirmidzi. Kita baca Kitabul Fitan. Sekarang hadis nombor 2181 lah. Babu majah fi kalam sibak. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن سارة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن القاسم بن الفضل قال حدثنا أبو نضر العبدي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم سباع الإنس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث وثقه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن المهدي. Bab pada binatang buas berkata-kata, bercakap. Rasulullah SAW bersabda, dari hadis riwayat pada Abi Sa'id Khudri, dia kata Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, Rasulullah SAW bersumpah demi zat yang memegang nyawaku di tangannya, tidak akan berlakulah kiamat sehingga binatang buas bercakap dengan manusia, dan sehingga seorang lelaki dia cakap dengan hujung cemeti dia dan dengan tali kasut dia, dan akan beritahulah paha dia itu dengan apa yang keluarga dia isteri dia telah buat masa dia tak ada. Akan berlaku kiamat. Sebelum kiamat manusia akan cakap dengan binatang. Kita nak tangguhnya hari ni, kita tangguh zahir lah. Sama ada sibakul wahsy, binatang macam singa tu kan, ataupun sibakul untai macam bazi, macam elang kan. Tapi hari nak kat kiamat manusia akan cakap dengan binatang tu. Cakap-cakap depan-depan lah. Berbuat akan macam mana lah. Kita tengok hadis tu, hadisun sahih, hadis sahih. Cakap dengan tu macam kita cakap ni, macam dalam movie tu, binatang cakap dengan manusia tu. I captain, I can hear you. Macam tu. Itu SpongeBob kan. Okay, kita sambung. Bab majaa fi shiqaqil qamar, bab pada terbelah bulan. Wabihi qala hadatsana Muhammad bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud an Syu'bah an A'mas an Mujahid an Ibn Umar qala ifraqa al-qamar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishhadu. Qala Abu Isa wa bil babi an Ibn Mas'ud wa Anas wa Jubair bin Mut'im wa hadha haditsun hasan sahih. Ibn Umar dia kata pada zaman Nabi ini telah terpecah, terbelahlah bulan pada zaman Rasulullah SAW. Lepas itu Rasulullah SAW kata ishhadu, hendaklah kamu jadi saksi. Ini pun benar berlaku juga. Kalau ada orang berapa, kalau ada satu orang yang ingkar dengan bulan terbelah, contoh orang kata Allah. Okey, kalau ada orang kata mana boleh bulan terbelah, orang panggil apa? Impossible. Kalau ada orang kata, orang panggil apa? Mubtadi'in, ahli-ahli bid'ah. Orang kafir kata mana boleh bulan terbelah. Itu cara jawab dia, jaizun fil aqli, harus pada akal. Benda apa harus pada akal? Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Harus pada akal adalah ma yutasawwaru fil aqli, ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Jaizun fil aql, harus pada akal. Ini
pengajian dalam tauhid. Harus pada akal, mustahil pada akal. Semua tu kan harus pada syarak. Okey, harus pada akal apa? Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Benda yang boleh dirupakan, benda yang boleh dirupakan di dalam otak, adanya dan tiada. Bulan terbelah tu harus pada akal. Kenapa harus pada akal? Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Benda yang boleh dirupakan, benda yang boleh ada di dalam akal kita boleh, benda yang akal kita boleh terima, bahasa mudah-mudah, benda yang akal boleh terima adanya dan tak ada, itu harus pada akal. Bulan terbelah, tak, Allah Ta'ala kan maha kuasa, ikut dia nak belah bulan ke ataupun dia tak belah bulan, itu tu orang harus pada akal. Kalau orang jawab, kalau ahli-ahli mubtadi'in, ahli-ahli bid'ah ni tanya lagi, kata lagi, kalau bulan betul-betul terbelah, sebab apa jadi dekat ahli Mekah saja, tak jadi dekat sampai ke satu alam? Kalau bulan betul-betul terbelah zaman dulu, sebab apa tak jadi mutawatir, satu dunia tahu? Sekarang ni tak ada pun cerita bulan pernah terbelah. Cerita-cerita dongeng pun tak nak dengar. Jadi cara jawab kepada benda ni, kalau orang kata macam ni tipulah, bulan pernah terbelah dulu. Itu ni hadis sahih. Tak, kami ni duduk tak pernah dengar pun. Datuk nenek kami kata pernah ada bulan cerita dongeng-dongeng raya, tak ada. Cara jawab dia, bulan terbelah waktu malam. Waktu malam semua orang tidur. Mana ada orang nak tengok langit. Jadi mana orang nak tahu bulan terbelah? Kalau waktu ahli Mekah ni, waktu zaman Nabi buka mukjizat, ni ahli Mekah minta, so Nabi kumpul dia orang, tengok bulan terbelah betul. Duduk atas gunung ni satu ni satu. Itu tu cara jawapan dia. Jawapan pertama, kalau orang kata mana boleh bulan terbelah? Cara jawab dia, ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Benda yang akal boleh terima ada dan tak ada. Sebab apa? Sebab Allah Maha Kuasa kan? Ikutlah Allah Ta'ala nak belah bulan ke tak mau belah bulan. Kita pada asal tak ada, Allah Ta'ala buat boleh bagi ada. Kalau orang kata pula, kalau betul lah bulan terbelah, sebab apa tak jadi mutawatir? Sebab apa tak jadi cerita satu dunia? Ini cerita ahli Mekah ya. Cara jawab dia, sebab tak jadi satu dunia ni sebab semua orang tidur waktu malam. Orang tak tidur, orang tak tengok bulan, mana nak tahu bulan terbelah? Tapi yang ahli Mekah ni, Nabi panggil dia orang minta ke Nabi suruh tunjuk mukjizat. Itu Nabi suruh ishadu, tengok depan-depan. Sebab tu jadi ahli Mekah ni tahu. Tapi yang satu dunia ni tak tahu, tak ada siapa tengok waktu malam. Satu lagi cara jawab dia, di dalam surah Qamar ayat nombor 2 tu. Ayat nombor 2 sampai ayat nombor 1 sampai nombor 2. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ayat nombor 2 tu, wa yaqulu sihrun mustamir. Okey. Wa iyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ini cara jawab nombor jawapan sekali lagi kita kata untuk penguat ni jawapan last kita guna ayat Quran surah Qamar. Ayat nombor 1 buat iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, telah nak dekatlah kiamat dan terbelahlah bulan. Wa iyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan ketika orang kafir tengok tanda tu, orang kafir kata apa? Wa yaqulu sihrun mustamir. Ini bulan terbelah ni ialah sihir yang terus menerus. Mustamir ni berterusan, sihir yang terus menerus berlaku. Jadi cara jawab dia, ayat yang ni, ayat surah Qamar ni, kita kena faham berlaku pada zaman Nabi. Sebab apa? Sebab kita faham dekat wa yaqulu sihrun mustamir. Orang kafir kata ini adalah sihir yang berterusan. Kalau kita kata ayat ni berlaku dekat lepas akhirat, maksud dia lepas nak kiamat,
Mana ada orang kafir nak kata ini ialah sihir dah. Waktu kiamat tu semua orang kafir beriman dah. Nampak sini? Faham sini? Okey. Mana dalil kata bulan pernah terbelah? No, ni kita pakai dalil ayat Quran. Ayat surah Qamar nombor 1 sampai nombor 2 habis. Cara kita faham ni pada ayat ni, faham dekat wa yaqulu sihrun mustamir. Maksud dia, dan orang kafir berkata hadza sihrun mustamir. Ada takdir mubtada. Ini bulan terbelah ni ialah sihrun mustamir, sihir yang terus-menerus berlaku, sihir yang berterusan. Jadi kita faham ayat ni kita kena guna untuk zaman Nabi. Kita tak boleh guna ayat ni untuk zaman hari kiamat. Maksud contoh, bila dah kiamat nanti Allah Ta'ala nak bagi pecah bulan, itu semua orang kafir tengok, kita tak boleh faham tu. Sebab apa? Sebab ada dekat wa yaqulu sihrun mustamir. Bila hari kiamat, semua orang dah mati, semua orang dah tengok Allah Ta'ala. Waktu tu semua orang dah beriman dah. Jadi waktu tu orang kafir tak akan kata ini ialah sihir yang berterusan. Jadi waktu kalau Allah Ta'ala nak tunjuk bulan pecah ke apa waktu hari kiamat tu, semua orang akan percaya waktu tu. Tak kisah kafir ke tak kafir, sebab dah mati dah. Jadi nak boleh kata, nak boleh ingkar, lepas tu kata ni bukan mukjizat, ni ialah sihir, mesti kena waktu sebelum mati, mesti kena waktu hidup. Jadi perkara ni telah berlaku pada zaman Nabi. Ni ayat ni ialah dalil yang kuat mengatakan bulan pernah terpecah. Walaupun zaman ni kita tak pernah dengar pun cerita dongeng rakyat yang pernah kata dulu bulan pernah terpecah. Ini jawapan nombor 3. Nanti ikutlah. Jadi sempat insya-Allah. Kalau ada mubtadi', kalau ada orang kafir yang nak kacau apa hadis kata dulu Nabi pernah pecah Quran, pecah bulan, betul ke? Apa sebab kami tak pernah dengar pun dalam dunia mana-mana bangsa cerita bulan terpecah? Salah satu jawab dia, nombor 1 punya jawab harus pada akal. Akal boleh terima. Nombor 2 jawab, benda tu berlaku pada waktu malam. Siapa nak tengok bulan waktu malam? Ahli Mekah ni Nabi panggil dia orang. Dia orang minta ke Nabi suruh tunjuk. Jadi dia orang dah tunggu ramai-ramai dah tengok. Sebab tu cerita ni dekat Mekah saja orang tahu, dekat tempat lain orang tak tahu. Sebab orang tu tidur tengah malam. Kalau tak tidur pun siapa nak tengok? As-samad. Orang dah tengah sembang-sembang. Nombor 3 pula, ni iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa iyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah hampirlah kiamat dan bulan pecah. Ketika orang kafir ni tengok tanda-tanda kami, yu'ridu, mereka berpaling. Dia orang tengok, lepas tu dia orang berpaling, lepas tu dia orang kata hadza sihrun mustamir. Ini ialah sihir yang berterusan. Jadi kita faham benda ni dia orang tengok bulan pecah, lepas dia orang tengok bulan terbelah, dia orang patah balik, dia orang pergi tinggalkan Nabi, lepas tu dia orang celah kata ni sihir ni, ini mesti berlaku dekat dunia. Sebab apa? Dekat akhirat tak boleh berlaku dah benda ni. Sebab apa? Kita faham dekat perkataan ini ialah sihir yang berterusan. Sebab bila dekat akhirat, dekat kiamat, semua dah mati, semua waktu tu semua dah ada beriman, sebab semua dah tengok. Jadi tak akan ada masalah wa yaqulu sihrun mustamir. Ini jawapan nombor 3 untuk membenarkan mukjizat Nabi bulan pernah terbelah. Walaupun tak ada mana-mana bangsa yang cerita bulan terbelah. Bulan 1 je kot, kan ada banyak bulan. InsyaAllah nampak sini ya. Ini kita, kalau kita jumpa hadis ni, hadis sahih, nak buat macam mana? Kita kena beriman je lah. Walaupun kita kena yakin je lah. Walaupun tak ada cerita-cerita yang bangsa-bangsa yang nak menguatkan bulan pernah terbelah. Cerita Arab ni, bangsa Arab ni juga pernah jumpa. Cara jawab dia 2-3 jawapan tadi. Alhamdulillah. Ni ada soalan? Tak ada. Kita sambung lagi. Bab ma ja'a fil khasfi, bab pada gerhana. Wa bihi qala haddatsana Bundar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan an Furat al-Qazzar an Abi Tufail an Huzaifah ibn أسد قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ترى 10 آية طلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج والدابة وثلاث خسف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن
tasuqun nasa aw tahsyurun nasa fatabitu ma'ahum haitsu batu wa taqilu ma'ahum haitsu qalu. Hadda wa bi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Furat nahwa wa zada fihi dukhan wa bi qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abu al-Ahwas an Furatil Qazzar nahwa hadithi Waqi' an Sufyan qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi an Syu'bah wa Mas'udi sami'a min Furatil Qazzar nahwa hadithi Abdul Rahman an Sufyan an Furat wa zada fihi ad-Dajjal aw ad-Dukhan wa bi qala haddatsana Abu Musa Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Abu Nu'man al-Hakam bin Abdullah al-Ajli an Syu'bah an Furat nahwa hadithi Abi Daud an Syu'bah wa zada fihi qala wal ashira imma rihun tadruhum fil bahri wa imma nuzul Isa bin Maryam. Pada gerhana pada satu ketika an Huzaifah bin Abi Sa'id, Huzaifah bin Sa'id ni dia cakap Ashrafah ni jenguk kepala. Penduduk kat keluar kat tengok kat tingkap tu jenguk kepala Rasulullah SAW, jenguk kepala dekat kami daripada satu bilik. Nabi selok tengok macam tu macam mana. Dan kami ni duduk tengah natadzakar, kami ni duduk tengah sembang pasal hari kiamat. Kami pun duduk sembang pasal kiamat. Lepas tu Rasulullah SAW tu bersabda. Apa sabda Rasulullah? Kiamat tak akan berlaku sampai kamu tengok 10 tanda-tanda. Nak boleh jadi kiamat kena ada 10 benda ni dulu. Nombor satu apa? Matahari naik daripada maghrib. Matahari naik daripada tempat dia turun. Nombor 2, Ya'juj Ma'juj. Nombor 3, binatang. Nombor 4, 3 gerhana. Satu gerhana dekat masyrik, timur. Satu lagi gerhana dekat barat. Satu lagi gerhana dekat Jaziratul Arab. Dekat Arab akan jadi gerhana. Lepas tu gerhana yang bahasa Melayu ni kata tiga penenggelaman ke dalam bumi tu. Itu maksud dia. Sorry, maaf. Dia tu dah. Tak pasal. Khasah Al-Qas. Betul. Bukan gerhana, tenggelam ke bumi. Betul. Tak tengok dia ni lagi. Okey, terima kasih. Dia 3 tenggelam. Dia gerhana pun ni lah, khusuf yang tu kan. Okey, 3 tenggelam. Satu tenggelam sebab kita duduk cerita kat bulan. Habis kat masuk bulan masuk cerita gerhana lah, bukan gerhana, tenggelam. Satu tenggelam dekat apa tu? Masyrik, satu tenggelam dekat maghrib, satu tenggelam dekat Arab. Lepas tu api yang akan keluar daripada tengah Adan. Adan ni nama tempat dekat Yaman. Api yang akan keluar daripada tengah Yaman tu, api tu apa? Dia tasuqun nas. Api tu dia akan halau manusia. Lepas tu api ni akan bermalam beserta manusia dan akan taqi, tidur tengah hari beserta manusia. Maksudnya api duduk belakang. Orang tidur pun api pun senyap. Orang jalan api pun berjalan. Sampai macam tu. Api, fire, api semua. Okay. Masalah, okey. Naik matahari, Ya'juj Ma'juj, Dabah. Dabah ni binatang. Binatang macam mana? Binatang je lah. Wallahu a'lam. Bila kita tak tahu macam mana, tapi binatang je lah. Dia ada banyak syarah, ada banyak keluar 2-3 pendapat binatang yang jenis macam mana ni. Tak dekat sini kita panggil binatang je lah. Yang macam mana tu wallahu a'lam. Binatang akan keluar dulu. Binatang. Lepas tu apa tu? Itu apa tu? Tanah tenggelam. Sama ada tanah tenggelam ataupun gerhana. Dia kata al-murad bil khusuf. Khusuf ni gerhana. Apalah? Salah satu qadran zaidan ala ma wujida. Ka'an yakunu a'zam makana wa qadra. Okey, kalau nak jadi tenggelam ni, dia kata tenggelam ni banyak kali jadi, tapi kali ni mesti kena 3 yang ni besar sungguh. Tanah tenggelam tu kan, panggil apa tu? Runtuh. Runtuh. Jeruh kan. Bumi jeruh tu dia akan jadi besar sungguh. Dekat yang kecil-kecil ni tak kira. Sekarang duk jadi banyak kali dah kan. Yang dikehendaki dengan 3 ni besar sungguh. Dekat masyrik 1.
masuk paper kan, masuk berita tahu lah. Maghrib satu, lepas tu dekat Arab satu. Ini tanda-tanda nak kiamat. Nak dekat kiamat. Ini pun nak dekat juga. 3 gerhana. Lepas tu api yang api daripada Qa'ri'ad. Qa'ri'ad ini nama satu tempat dekat Yaman, Jaziratul bil Yaman. Api ni dia akan keluar dekat Yaman. Tempat Habib-habib tu kan. Di pada situ api akan keluar. Lepas tu ni halau manusia. Dia ikut belakang, manusia tidur, dia pun stop juga, tidur sekali. Itu sampai tu nak ke Syam. Di dalam riwayat Bukhari dekat sini apa? Takhruju min Qa'ri Adnin. Keluar daripada tengah Adin, tengah tempat nama Adnin. Hadis di dalam Bukhari kata takhruju min ardil Hijaz. Di dalam Bukhari takhruju min ardil Hijaz. Hadis di dalam Bukhari takhruju min ardil Hijaz. Api akan keluar daripada tengah-tengah Hijaz. Mekah, Madinah, Bahrain itu pula. Yang satu yang riwayat Tirmizi ni api akan keluar daripada Yaman. Ni takhruju min ardil Hijaz. Api akan keluar daripada bumi Hijaz. Jadi kita faham dekat sini bumi Hijaz ni Mekah, Madinah, Hariri tu kan lah. Saya pun tak kerti mana agak geografi ni. Tapi bukan Yaman lah, lain-lain lah cerita ni. Jadi kita faham dekat sini cara dengan jawab. Qadhi Iyas kata mungkin 2 api. Jadi kita mudah-mudah nak kiamat akan keluar 2 api. Satu api dekat Yaman, satu lagi api dekat bumi Hijaz. 2 api lah keluar. Apa itu halal. Macam mana tu? Wallahu a'lam. Tapi narani tu 2 api tajtami'ani tahsyuran nasa. 2 api yang berhimpun halal manusia. 2 api kita faham kat sini. Nak kiamat akan keluar 2 api. Bukhari kata bumi Hijaz. Di dalam riwayat Tirmizi kata bumi Yaman. Qa'ri'ad, tengah bumi Yaman. Nama satu tempat. Jadi kita faham 2 api. Akan keluar 2 api, himpun, lepas tu halal manusia sekali. Lepas tu dalam ni apa lagi dia beritahu? Yang bawah tu pula wazada fihi, ada tambah dajjal ataupun dukhan. Dajjal ataupun asap. Dukhan ni asap. Nak kiamat akan keluar dajjal, akan keluar asap. Asap dekat sini ni asap yang mana? Ihtimal juga dekat sini ni dua asap. Sebab satu asap di dalam surah Dukhan, yauma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin. Surah Dukhan ayat berapa ni? Ayat 10. Yauma ta'ti as-sama, yauma ta'ti as-sama bidukhanin yauma ta'ti as-sama bidukhanin mubin. Nanti ya ke sini. Yauma ta'tis sama atayati dah. Ini surah Dukhan ayat nombor 10. Yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Pada hari yang langit bawa datang bidukhanin mubin, dengan asap yang nyata. Jadi tanda-tanda kiamat ni. Surah Dukhan nombor 10 ni pada
pada zaman Nabi. Ayat ni ialah pada zaman Nabi. Maksud dia tanda-tanda kiamat dia apa? Salah satu dia asap. Jadi asap ni satu dah berlaku dah pada zaman Nabi. Mana? Ayat Quran. Surah Dukhan ayat 10. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Zaman Nabi itu punyalah apa? Kemarau sampai orang kafir Quraisy ni tengok cuaca ni macam asap, kemarau sangat. Ni yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Satu. Yang nombor satu lagi, asap yang nak dekat kiamat ni ialah asap yang wa ya'khudhul mu'mina kayatiz zukam. Asap yang nak sebelum kiamat tu. Asap yang masuk dekat orang mukmin macam sesama. Lepas tu orang mukmin mati. Yang ada tu kan. Asap yang masuk dekat orang mukmin macam semua tu kan. Lepas tu orang mukmin pun mati. Yang tinggal hanyalah syirarin nas, orang manusia yang jahat, orang kafir. Apa? Zina tengah jalan betul kan. Lepas tu kiamat berlaku. Jadi bila hadis ni dia kata salah satu tanda kiamat ialah asap. Jadi asap dekat sini keluar ada dua pendapat. Macam api tadi kan ada dua api. Satu api di dalam kitab Bukhari daripada bumi Mekah, bumi Hijaz. Satu api lagi dalam sini ialah Yaman. Masalah asap ni pun keluar dua juga. Apa asap tu? Satu asap telah berlaku pada zaman Nabi. Zaman Nabi pun nak dekat kiamat juga, sebab Nabi ialah akhir zaman, akhir Nabi last sekali. Satu lagi asap yang dimasukkan dengan tanda kiamat ni ialah asap yang masuk dekat orang mukmin macam sesama apa. Ala kulli hal, dia bagi tahu banyak tanda-tanda kiamat, siapa dulu apa semua kan. Yang ulama ni cakap macam ni, ulama ni macam ni. Paling mudah at-tawaqqufu wa tafwidu ila alim. Tawakuf dan tafwid. Kita terhenti dan kita serah kepada Allah SWT. Macam mana yang nak lebih lanjut bukan kita punya cerita. Nabi bagi kita setakat macam ni, kita pun macam ni je lah. Tak payah nak sampai mendalam lagi nak ambil tahu benda-benda jadi. Okey, sempat insya-Allah sini. Okey, hadis. Wa bi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Sufyan an Salamah bin Kuhayl an Abi Idris al-Murhibi an Muslim bin Safwan an Safiyyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahi an-nasu an ghazwi hadzal bait hatta yaghzu jayshun hatta idza kanu bil bayda aw bi bayda min al-ard khusifa bi awwalihim wa akhirihim wa lam yanju awsatuhum qultu ya Rasulullah faman kariha minhum qala yab'athuhumullahu ala ma fi anfusihim qala Abu Isa hadha haditsun hasanun sahih. Rasulullah SAW sabda, sentiasalah, tidak akan berhentilah manusia nak perang hadal bait, perang Kaabah ni. Manusia akan memerangi Mekah. Okey. Hatta ni dia taswir. Sehinggalah akan berperanglah satu tentera apa nak perang Mekah, nak pergi perang Mekah. Apabila dia orang ni sampai dekat Baidah. Baidah ni satu tempat yang lincin, satu tempat yang tak ada macam tu je lah. Kullu ardin mulasa la syai'a biha. Bumi yang licin yang tak ada sesuatu dengannya. Macam tu je lah. Nama tempat ke apa. Bila tentera ni sampai dekat Baidah, tempat yang licin tu, ataupun bi Baidah minal ard, tempat yang licin daripada bumi, khusifa bi awalihim wa akhirihim wa lam yanjud awsatuhum. Yang tengah ni khusifa ni tengah dengan akhir dia kena tenggelam bumi. Lepas tu walam yanju awsatuhum, tinggal yang dekat tengah yang akhir lah. Awal dengan akhir dia akan tenggelam bumi. Kalau kita kata dia panjang macam tu kan, yang depan tenggelam, yang tengah ni tak tenggelam. Tapi pergi perang pun walam yanju awsatuhum, tak selamat juga, mati juga maksud dia yang tengah tu pun.
Lepas tu hari ni kita jumpa ada seorang tanya Nabi, tu dah orang yang kena paksa army, askar-askar yang kena paksa ni, kena paksa jadi askar tu, ya ba'asuhumullahu ala ma fi anfusihim. Allah Taala akan membangkitkan mereka ikut niat mereka. Waktu kena azab kena semua sekali, waktu Allah Taala dekat akhirat nanti, kalau dia kena paksa, ampun. Kalau yang sungguh jahat sungguh, ikut Allah Taala lah. Jadi fiqh daripada hadis ni ialah at-taba'udu min ahli zalim. Kita min ahli zulm, kena menjauh daripada ahli zalim. Mudah-mudahan cakap kita faham daripada sini, jangan duduk dengan kumpulan pemberontak. Faham daripada hadis ni. Fiqh daripada hadis ni, jangan duduk dengan kumpulan pemberontak. Maksud dia, kalau kumpulan pemberontak, kita pergi duduk lepak dengan dia orang sekali. Lepas tu bila government, kerajaan hantar tentera untuk perang kumpulan pemberontak dengan kita sekali akan kena. Tak boleh nak salah siapa dah. Kita faham fiqh daripada hadis ni. Li'alla yanaluhum ma yu'aqabu bih. Jangan duduk dengan kumpulan zalim, jangan duduk dengan kumpulan ahli bid'ah, jangan duduk dengan kumpulan pemberontak. Sebab bila mana kerajaan nak bagi azab, kerajaan hantar tentera, waktu tu kalau kena sekali kita bukan pemberontak tapi kita duduk sekali, kena sekali juga. Tak boleh salahkan. Sebab faham pada sini. Apabila nak kena azab, kena semua sekali. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا صفي بن ربعي عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الأمة خسف ومسخ وقذف قال قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا ظهر الخبث قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعبد الله بن عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Aisyah, akan ada pada akhir zaman nanti, akan ada pada akhir umat ni, akhir zaman, khasfu ni, itulah tanah telang. Tanah telang, maskhun ni tukar, kena sumpah, tukar rupa. Qazafu ni kena baling dengan batu. Dan ni berlaku lagi. Wallahualam. Pernah dengar ada orang tertiba bangun tidur, muka kena tumpah pula, muka bertukar. Jadi monyet ke apa? Hadis sahih li ghairihi. Macam tu je. Tak dengar lagi ya. Tapi akan berlaku lah dekat akhir-akhir umat nanti, tanah telan, lepas tu tukar muka, lepas tu baling dengan batu, rejam dengan batu. Tak tahu batu turun pada langit kan macam mana tu, wallahu alam. Kerja kita tawakuf dan tahwid ilallah. Terhenti dan serah dekat Allah Ta'ala, dia nak buat macam mana. Lepas tu yang kita pula, kita yakin je lah, jangan buat maksiat, takut kena macam ni. Sebila nak boleh jadi itu, lepas tu Aisyah kata, bolehkah kami binasa sedangkan ramai lagi kalangan-kalangan soleh dekat kami ini, orang soleh banyak? Aisyah jawab, ya, na'am. Bila tu? Idza zahara al-khubus, apabila telah zahirlah oleh maksiat, khubus. Terjemah mudah dah, maksiat. Jadi kita faham daripada hadis ni, maksiat, khubus, maasi, fasad, fasik, fajir. Maksiat bila banyak apa? Faqad yahsulu ahlakul am, akan berlakulah bala bencana walaupun orang-orang soleh ramai. Maksiat bila dah banyak, Allah Ta'ala akan hantar bencana walaupun orang soleh ramai lagi. Lepas tu orang soleh tu nanti dekat akhirat tu ya ba'asuhumullah ala ma fi anfusihim. Allah Ta'ala tengok niat mereka pula lah bangun dekat akhirat nanti. Jadi insyaAllah ada beberapa soalan sini? Tak ada dah? Kita jalan lagi. Babu maja'a fi tulu'i syamsi min maghribiha. Wa bihi qala bab matahari naik daripada barat. Selalu turun dekat barat naik dekat apa? Ni, mana ni? Timur .
Naik lah Jepun dah timur. Turun dekat tu Morocco tu. Kuskus lah. Bab pada matahari naik daripada barat. Wa bi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Muawiyah an al-Amas an Ibrahim at-Tamimi an abihi an Abi Dzar qala dakhaltu al-masjid hina ghabat asy-syams wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalis fa qala ya Aba Dzar atadri ayna tadhhab hadhihi qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innaha tadhhab tasta'dhinu fi sujud fayu'dhanu laha wa ka'annaha qad qila laha utlu'i min haythu ji'ti fatatlu'u min maghribiha qala thumma qara'a wa dhalika mustaqarrun laha surah Yasin ayat 38 qala wa dhalika qira'atu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Pada satu hari Abu Zar kata, aku masuk Masjid Nabawi lah pada ketika maghrib, pada ketika matahari terbenam. Nabi duduk dekat masjid. Nabi tunggu maghrib, Nabi tunggu awal-awal dekat masjid. Lepas tu nampak Abu Zar, lepas tu Nabi tanya, Abu Zar, kau tahu tak matahari ni pergi mana? Matahari pergi mana? Balik rumah kau tahu tak? Lepas tu macam biasa jawapan sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Allah Maha mengetahui, Rasul lebih tahu. Lepas tu Nabi pun sabda jawab balik, matahari ni dia pergi minta izin nak sujud. Jadi naik sini, turun ke sini. Matahari waktu dia pergi turun tu, dia pergi minta izin nak sujud dekat Allah. Lepas tu Allah pun bagi izin dekat dia, fayu'zanulaha. Wa ka'anna seolah-olah akan sampai satu ketika pula macam kalau dalam Bukhari dia macam nak sujud Allah Ta'ala tak bagi. Lepas tu Allah Ta'ala suruh naik daripada tempat dia turun tu. Lepas tu yang matahari duk naik, duk turun tu Nabi kata, itulah wa dzalika mustaqarrul laha. Surah Yasin. Sambung. Wa dzalika mustaqarrul laha. Betul? Masya-Allah, Yasin baca tiap pagi tu. Ini ialah mustaqarrul laha, tempat peredaran bagi matahari. Yang duk mai kan tu. Tempat peredaran. Surah Yasin tu, ayat 38. Lepas tu satu ketika dia main minta sujud, Allah Ta'ala tak bagi. Maksudnya Allah Ta'ala tak bagi. Lepas tu Allah Ta'ala suruh naik pada sini pula. Bila dia naik daripada sini, itu pula surah Al-An'am ayat 158. Dia panjang sikit. Surah Al-An'am ayat 158. Lam yanfa' nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Surah An'am ayat 158. Surah Al-An'am ayat 158. Lam yanfa' nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Bila matahari dah naik daripada sini, lam yanfa' nafsan imanuha, tidak beri manfaatlah akan seorang pun oleh beriman dia pada waktu itu. Bila matahari naik pada belah sini, seorang tu aku dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lam yanfa'. Pada waktu itu dia beriman tak bagi manfaat. Tu surah An-An'am ayat 158. Kalau yang duk biasa-biasa ni wa zalika mustaqarrul laha. Itulah ialah tempat peredaran bagi matahari. Naik pada sini, lepas tu minta pergi sujud. Itu naiklah macam tu kan. Itu surah Yasin ayat 38. Bila dia naik balik belah sini, surah Al-An'am ayat 158. Lam yanfa' nafsan imanuha, tak bagi manfaatlah satu jiwa pun
oleh nak beriman pada time tu. Kalau dia beriman pun tak ada manfaat pada waktu tu. Sebab macam pintu taubat ditutup. Lepas tu masalah matahari ni, bolehkah matahari duk tanya-tanya Allah Ta'ala? Cara jawab dia, Ibn Battal, Allah Ta'ala ciptakan dekat matahari tu satu kehidupan. Lepas tu matahari ni boleh cakap-cakap. Macam tu je lah. Kita tengok matahari ni supaya macam kayu. Mana kayu boleh cakap? Dekat matahari tu dia boleh cakap, dia ada kehidupan. Macam mana? Kita Allahu A'lam. Sebab hadis kata dia pergi tanya Allah. Lepas tu dia pergi minta nak sujud. Dia pergi minta nak sujud tu ialah percakapan tu kan. Itu salah satu takwil dia. Lepas tu matahari sujud macam mana? Kaifiat sujud mutaghayyir. Cara sujud tu berbeza-beza. Wallahu a'lam juga. Mudah-mudah. Jawapan yang paling mudah ialah wallahu a'lam. Sebab kita tak sampai nak kaji-kaji apa faedah kita dapat. Yang sifat macam ni? Kita sambung pula. Bab ma jaa fi khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Bab pada keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ayat Ma'juj nah. Wabihi qala hadatsana Sa'id bin Abdul Rahman Al-Makhzumi wa Abu Bakr bin Nafi' wa ghairu wahid qalu qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Urwah bin Zubair an Zainab binti Abi Salamah an Habibah an Ummi Habibah an Zainab binti Jahshin qala istaqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nawmin marra wajhuhu wa huwa yaqul la ilaha illallah yuraddiduha thalatha marrat wailul lil a'rabi min syarrin qad iqtaraba futiha al-yawm min rajmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi wa aqada 10 faqala Zainab qultu ya Rasulullah afanah liku wa fina salihun qala na'am idza kathura al-khubuth. Yang tadi Aisyah dan ni Zainab pula cerita lain-lain. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahih wa qad jawada Sufyan hadha al-hadith hakadha rawal Humaydi wa Ali ibn al-Madini wa ghairu wahid min al-huffaz an Sufyan ibn Uyainah wa hadha wa qala al-Humaydi qala Sufyan ibn Uyainah hafiztu min al-Zuhri fi hadha al-hadith arba'a niswa Zainab bint Abi Salamah an Habibah wa huma rabibatan Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ummi Habibah wa an Zainab binti Jahshin زوجي النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا روى معمر وغيره هذا الحديث عن الزهري ولم يذكروا فيه عن حبيبة وقد روى بعض أصحاب ابن عيينة هذا الحديث عن ابن عيينة ولم يذكروا فيه عن أم حبيبة. Ini hadis riwayat Zainab. Yang tadi hadis macam ni juga kan, lebih kurang cerita juga. Na'am idza dhahara al-khubuth tu yang tu Aisyah tak. Yang ni pula Zainab. Na'am idza kathara al-khubuth. Tapi tadi tu cerita lain, ni cerita Ya'juj Ma'juj. Dia punya lafaz dia kurang sama. Dia Zainab isteri Nabi kan, dia ada macam geng-geng ni. Zainab, Safiyah, Maimunah dia geng-geng sini. Kalau Aisyah, Hafsah, Saudah dia geng-geng sini. Dia tak ada apalah masalah lah. Okey, bab pada keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ni daripada Zainab pula. Rasulullah SAW terjaga pada satu malam. Zainab kata Rasulullah SAW terjaga pada satu malam muka merah. Jaga apa tu muka merah. Lepas tu dia kata apa? La ilaha illallah. Tidur-tidur pun terkejut muka merah macam tu. Bini dia pun terkejut juga duduk tepi macam tu kan. Nabi kata 3 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu Nabi kata apa? Wailul lil a'rab. Kebinasaan, kecelakaanlah kepada orang Arab daripada keburukan yang dah nak dekat dah ni. Apa dia tu? Hari itulah hari yang Nabi mimpi tu telah terbuka sumbatan Ya'juj Ma'juj qada 10 sebesar ni. Dia buat macam ni. Ini 10. Ini 10. Ini 20. 30 kan ada kalau zikir pakai jari kan. Nabi tunjuk. Nabi buat 10. Betul seorang Nabi bangun tengah malam muka merah, betul Nabi kata la ilallah, la ilallah, la ilallah. Celakalah dekat orang Arab ni sebab benda buruk nak dekat dah datang. Apa dia? Hari ni Ya'juj Ma'juj punya lubang yang Zulkarnain buat tu dah lubang besar ni dah. Nabi tunjuk nombor 10.
Lepas tu Zainab tanya, bolehkah kami nak binasa sedangkan kami ni ramai lagi orang soleh dekat kalangan kami? Nabi kata, ya, apabila telah banyaklah oleh maksiat. Ni Ya'juj Ma'juj ni siapa? Tak, saya pun tak kenal. Ya'juj Ma'juj ni dia ada banyak bahasannya. Manusia apa kan, adakah campur Adam dengan Hawa ke ataupun daripada keturunan Adam ke apa. Tapi yang sure dah, Ya'juj Ma'juj ni bilangan dia ramai. Surah Anbiya ayat 96, wa hum min kulli hadabin yansilun. Wa hum min kulli hadabin wa hum min kulli hadabin yansilun. Surah Al-Anbiya ayat 96. Ya'juj Ma'juj ni ramai. Wa hum min kulli apa? Hatta idza futiha Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Apabila dibuka Ya'juj Ma'juj punya apa? Benteng tu, mereka ni daripada setiap tanah tinggi ni yansilun, akan turun. Nasal ni asalnya beranak. Turun yang baby keluar tu, perempuan beranak, nasada yansilun. Mereka ni daripada setiap tanah tinggi akan meluru turun. Jadi kita faham pada sini banyaklah Ya'juj Ma'juj ni. Bukit tu takbir macam air tu, ramai. Okey. Ya'juj Ma'juj ramai. Kita situ je. Lepas tu yang lain-lain ni kita tawakuf dan tafwid. Kita berhenti dan kita serah pada Allah Ta'ala. Ya'juj Ma'juj ni macam mana? Tinggi sedengkal ke ataupun besar ke? Wallahu a'lam. Lepas tu dekat wailul lil a'rab syar. Celakalah pada orang Arab daripada syar, kejahatan yang dekat duk datang ni. Okey, asyar. Apa maksud syar tu? Syar. Okey. Sebahagian pendapat kata syar tu ialah harta dan pemerintahan. Syar ni keburukan. Nabi kata celakalah orang Arab ni. Ni benda buruk nak datang dah, dekat dah nak datang. Nabi terkejut tengah-tengah malam lah. Itu benda apa benda buruk yang nak datang dekat orang Arab ni? Itu maksud benda buruk ni ialah harta dan pemerintahan. Daripada mana boleh faham harta dan pemerintahan? Buka hadis 2196. Ada tak dalam tu? Kita tengok, selak belakang-belakang sikit. 2196. Ada tak? Ni Tirmizi ni juga 2196. Nak keburukan ni ialah harta dan pemerintahan. Ada 2196. Mada unzila lailata minal fitan wa mada unzila minal khazain. Jumpa? Itu. Kita faham daripada hadis ni asyar, keburukan yang Nabi sebut, keburukan yang dekat hampir ni ialah harta dan pemerintahan. Dia mada unzila lailata ni cerita hadis pun cerita macam ni jugalah. Nabi tengah tidur terjaga, apa tu apa astaghfirullahaladzim subhanallah, apa tu Nabi cakap madza unzila lailatan minal fitan, fitnah apa dah turun malam ni. Okey, lepas tu Nabi kata lagi wa madza unzila minal khazain, apakah yang diturun daripada khazanah tu, apa yang telah dibagi pada khazanah. Jadi seolah-olah dekat hadis ni kita faham madza unzila lailatan minal fitan, Nabi tidur, lepas tu malaikat datang bagi tahu dekat Nabi dalam mimpi ya, fitnah nak turun. Apa fitnah tu? Hadis nombor 2 tu tafsir dia. Khazanah. Masalah tu ya. Assalamualaikum. Ini ada kelas ya. Okey, nanti call lah. Okey, masa. Okey. Okey.
Apa yang turun fitnah ni? Fitnah apa yang nak berlaku ni? Apa fitnah yang nak berlaku tu? Madza unzila minal khazain. Dalam tidur tu kan Allah Ta'ala bagi Nabi nampak, terjemah mudah-mudah lah, Rom dan Parsi akan dapat bawah sahabat. Rom dan Parsi akan khazanah. Khazanah apa yang nak kena bagi pula lepas ni? Maksud khazanah ni ialah khazanah Rom dan Parsi. Jadi seolah-olah waktu Nabi tidur, Nabi nampak futuh. Futuh ni pembukaan. Buka negeri banyak-banyak, buka negeri banyak-banyak. Jadi bila buka negeri banyak-banyak, boleh buka negeri banyak-banyak. Fakasuratil amwal, harta pun apa, ghanimah orang panggil. Harta pun income masuk banyak. Bila income masuk banyak, fawaqa'at tanafushu, sama-sama muslim ni dia ni akan bermegah-megah. Dia ni akan berlawan, bermegah-megah. Dia orang ni akan saling berlawan, bermewah-mewah. Yang mana benda tu akan jarul fitan, akan menarik fitnah. Fitnah ni keburukan lah. Keburukan lah nak dekat dah dekat orang Arab ni. Waktu tu orang Arab dekat Madinah, miskin, tak kaya mana. Apa maksud keburukan? Harta dan pemerintahan. Sebab kita faham pada mana? Faham daripada ma unzila minal khazain. Apakah yang khazanah Allah Ta'ala nak bagi? Tu Nabi, Allah Ta'ala bagi Nabi nampak, sahabat akan menang futuh. Sahabat akan buka negeri, Rom, Parsi apa semua tu kan. Bila buka negeri, harta akan banyak. Bila dapat harta banyak, sama-sama muslim ni dia akan bermewah-mewah, dia akan berlawan bermewah-mewah, yang mana dengan sebab berlawan bermewah tu akan menarik fitnah, akan menarik keburukan. Satu. Lepas tu pemerintahan tu faham ada mana tak? Macam tu juga, bila ada harta banyak, orang nak power, nak kuasa pula, berlawan-lawan, bermewah-mewah untuk nak pemerintahan pula. Sebab itulah asal-asal keburukan. Yang satu lagi pendapat kata keburukan yang nak dekat pada hadis ni ialah kematian Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Sayyidina Osman mati pun sebab geng-geng apa yang satu-satu puak ni dia tak puas hati pegang cerita dia, sebab Sayyidina Osman ambil apa kuasa pemerintahan ni dia bagi dekat bani dia. Dia bagi dekat Bani Umayyah. Bani Umayyah kan orang Arab kan jenis bani dia, jenis apa clan tu kan. Jadi Sayyidina Osman banyak bagi dekat kutub apa dia punya bani dia tu lah. Ini bukan nak hina Sayyidina Osman apa kali, tak ada kali ni nak cerita fitnah tu lah. Bila Sayyidina Osman ambil Bani Umayyah yang berkelayakan jadi gubernur ni, jadi sini. Lepas tu orang yang bani lain ni tengok rasa dengki ke ataupun nak kuasa ke, daripada sebab situlah dia orang pergi kepung rumah Sayyidina Osman, lepas tu bunuh. Jadi Sayyidina Osman mati ni ialah keburukan, syar. Lepas tu syar ni pun datang daripada harta dan pemerintahan. Jadi kalau orang kata ni, kalau kita nak ni lagi tajuk sikit lah, kalau kita nak kuat Islam, kita kena ada ekonomi, kita kena ada pemerintahan. Maybe betul lah juga, tapi tak betul lah, taklah 100% tepat. Sebab benda ni kalau tak ada pun payah tak berjalan kan. Tapi kalau ada, dia tak akan jadi. Dia bukan betul-betul yang nak bagi orang Islam kuat, bukan benda ni betul-betul. Islam kuat betul-betul bukan dengan harta dan pemerintahan. Sebab bila ada harta dan pemerintahan, sama-sama Islam dia akan gaduh. Macam ni lah kita tengok orang kata apa, kalau ada ekonomi kuat, Islam akan kuat. Tak. Dia ekonomi ni, bila satu orang ada ekonomi, cara nak Islam kuat, dia akan bantu Islam yang lain pula yang lemah untuk sama-sama kuat. Macam cerita sahabat mula-mula hijrah ke Madinah, geng-geng Ansar ni, kau nak apa? Aku nak bagi sini. Aku ada bini lebih, aku bagi bini lebih. Aku ada harta lebih, aku nak bagi harta lebih. Tapi zaman sekarang kita ni, kalau dah ada pakat, kalau ada harta, kita tak akan tolong tak yang muslim yang lemah. Sampai adik-beradik pun, kalau kata yang abang, yang kakak tu, yang nombor first tu kaya semua, adik yang bawah yang miskin, dia takkan tolong semua tu juga. Jadi kalau kita katalah Islam nak kuat ni kena ada ekonomi, Islam nak kuat ni kena ada pemerintahan, bullshit sikit lah, bahasa mudah-mudah. Bullshit ni tak kasar tak apa bahasa Melayu panggil kecek, cakap benda tak, bukan benda betul, bullshit.
Sempat sini soalan? Ada beberapa soalan kat sini? Ini asyar. Maksud syar ni ialah harta dan pemerintahan. Faham daripada mana? Faham daripada Nabi waktu malam dia mimpi Allah Ta'ala tunjuk pembukaan, buka negeri baru, buka negeri baru. Bila mana buka negeri baru, dia orang akan dapat harta banyak. Bila dia orang dapat harta banyak, dia orang akan bermegah-megah, berlawan sama sendiri sebab ada harta. Itu harta. Bila dah ada harta, pemerintahan macam tu juga. Bila dah negeri banyak, dia orang akan lawan sama sendiri untuk nak pemerintahan. Jadi Sayyidina Osman radhiyallahu taala awal-awal keburukan yang terjadi pada orang Arab, Sayyidina Osman kena bunuh. Pun sebab nak pemerintahan ni juga. Sebab ada yang orang lain tak puas hati sebab Sayyidina Osman ambil Bani Umayyah kaum kerabat dia lantik. Sayyidina Osman tengok dia ni layak, dia ambil lantik buat jadi ini. Jadi gubernur pun, tapi yang belah sini dia orang faham Sayyidina Osman pilih buat geng macam tu lah. Itulah kena beringatlah kita sama ni. Yang penting Islam betul-betul hidup dengan apa? Dengan Islam. Bukannya dengan duit, bukannya dengan pemerintahan yang betul-betul. Kita kena betulkan sikitlah kita punya apa? Fahaman. Babu fi sifatil mariqah. Bab pada mariqah. Mariqah ni yang keluar. Kita baca dulu. Sifat orang Khawarij. وبه قال حدثنا أبو كريب قال محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحدث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأبي ذر وهذا حديث حسن صحيح وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصف هؤلاء القوم الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إنما هم الخوارج الحرورية وغيرهم من الخوارج. Bab cerita pada Khawarij. Khawarij kenal tak? Khawarij ni yang lawan dengan Sayyidina Ali tu. Apa kita baca sikit. Hadis riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju fi akhir zaman." Akan keluarlah pada akhir zaman satu kaum yang muda, still young, tapi sufahaul ahlam, bodohlah akal. Muda tapi bangang. Semudah-mudah. Apa kita cakap kasar-kasar mudah bagi senang nampak. Bukan nak bagi kita ni jangan jadi macam ni. Mereka baca Quran tapi bacaan tu tak lepas halqum. Lepas itu satu lagi sifat dia orang. Sifat pertama dia orang ni berdua. Dia ni muda tapi bodoh. Lepas itu baca Quran tapi Quran tu tak lepas daripada kerongkong dia. Empat. Lepas tu mereka ni berkata pada perkataan sebaik-baik kejadian. Mereka ni cakap guna percakapan Nabi. Masya-Allah guna hadis ni. Mereka ni cakap menggunakan perkataan sebaik-baik kejadian. Khairul bariyah ni Nabi lah. Mereka cakap guna Nabi. Dalil Nabi. Tapi sifat nombor 5, sifat nombor 6 dia yang ruku minad-din. Mereka keluar daripada agama macam anak panah keluar daripada binatang yang panah. Dia orang ni keluar pada agama macam kena tembus. Jadi panah shoot arrow keluar. Itu orang panggil tembus lah. Mereka ni keluar daripada agama macam arrow keluar daripada binatang kena shoot tu. Keluar, tembus tu. Okay. Ni mariqah ni yang ruku. Maksudnya yang keluar. Nampak ni? Dan lebih kurang 6 sifat apa? Muda tapi bangang, baca Quran tak lepas pada halqum, cakap guna perkataan Nabi. Lepas tu dia orang ni keluar daripada agama. Dia orang ni tembus keluar daripada agama. 5. Innamahum Imam Tirmizi kata mereka ni ialah Khawarij Haruriyah. Khawarij Haruriyah ni nama kampung. Okey, Khawarij lah. Dia mudah-mudah macam ni. Khawarij ni zaman Nabi, zaman Sayyidina Ali kan, Sayyidina Ali perang dengan siapa tu? Muawiyah. Lepas tu kan dah nak habis. Lepas tu belah sana tu, belah Muawiyah ni
dia ada nama Amr bin As. Yang tu lah. Dia ni dia otak dia geliga sikit, otak dia cepat. Jadi waktu nak kalah dia suruh ambil Quran letak atas tombak macam tu lah. Tak apalah. Lepas tu stop perang. Lepas tu belah Muawiyah ni dia hantar Amr bin As ni untuk deal, untuk berunding. Belah Sayyidina Ali ni, Sayyidina Ali nak hantar orang lain, tapi anak buah dia ni minta hantar Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ni sahabat bagus lah, tapi dia punya otak kurang sikit. Maksud dia panggil apa? Tipu-tipu ni dia kurang sikit. Dia tak bukan nak hina sahabat, bukan. Amr bin As ni dia orang liar. Dia tak praktikal lah. Dia otak dia. Yang ni lah bukan otak bisnes. Dia otak bisnes. Lepas tu Abu Musa al-Asy'ari pun pergi deal. Lepas tu belah Sayyidina Ali ni kalah deal. Ada cerita panjang sikit. Lepas tu yang geng-geng dia yang suruh naik Abu Musa Sayyidina Ali tahu dah Abu Musa al-Asy'ari ni dia ni bukan orang jenis boleh deal, kena hantar orang lain yang sama-sama dengan Amr bin As, sama-sama boleh fight kan. Yang hantar dia ni silap orang kan. Dia ni hantar pergi semayang okey kan. Lepas tu yang geng-geng yang orang yang perang sekali dengan Sayyidina Ali ni, yang tak mau ni kita dah kalah, deal kita kalah, dia orang ni keluar pada Sayyidina Ali. Dia orang ni lah yang jadi khawaraja keluar. Okay, nampak sini? Faham cerita mudah-mudah. Dia orang ni lah Khawarij. Asal-asal Khawarij itu mungkin dekat kampung dia orang ni ada nama Haruriyah. Khawarij Haruriyah. Asal cerita deal mudah-mudah. Okay, orang bagi pengikut Sayyidina Ali mudah-mudah keluar dua puak. Satu puak terlampau sayang Sayyidina Ali, kena tipu dengan Abdullah bin Sabah jadi Syiah. Satu puak lagi benci kaum-kaumnya, keluar jadi Khawarij. Ni sifat Khawarij Nabi dah bagi tahu dah. Okay, tengok kita baca balik. Yakhruju fi akhir zaman, akan keluar pada akhir zaman. Akhir zaman ni dekat sini ialah zaman khilafah nubuwah. Sebab Khawarij ni bukan akhir zaman dekat kiamat ni, dia dah jadi dulu dah. Jadi dulu zaman Sayyidina Ali tu dah. Jadi yang difaham daripada akhir zaman ni bukan akhir zaman dekat kiamat ni. Akhir zaman khilafah nubuwah. Apa zaman khilafah nubuwah? Sebab hadis ni juga hadis dalam Tirmizi nombor 2226. Hadis dalam Tirmizi ni nombor 2226 al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Al-khilafatu ba'di 30 Al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Nabi kata hadis di dalamnya juga hadis 2226 Nabi cakap dalam ni al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khalifah selepas aku ialah 30 tahun. Jadi hadis ni bila kata akan keluar pada akhir zaman. Jadi bila kita nak himpun akhir zaman apa? Khawarij ni bukan akhir zaman nak kiamat. Khawarij ni keluar pada last zaman Sayyidina Ali. Jadi kita kena faham dekat sini zaman ni apa? Akhir zaman khilafah nubuwah. Sebab dia orang ni keluar pada zaman tahun mana? Tahun 28. Hijrah tahun 28. Wa kana qisatul khawarij wa qatluhum bin Nahruan fi awakhir khilafati Ali sanata 28. Cerita dia orang perang ni ialah tahun 28 selepas Nabi wafat. 28. Jadi 28 30 akhir zaman lah ni orang panggil. Lari tak banyak lah setakat 2 tahun lah. Sebab sini nampak dia. Ni.
Bila Nabi kata akan keluar pada akhir zaman, masuk akhir zaman ni ialah apa? Akhir zaman khilafah nubuwah. Apa maksud khilafah nubuwah? Khalifah yang 4. Faham daripada hadis di dalam Tirmizi 2226, al-khilafatu ba'di salasuna sanatan. Zaman ni khilafah selepas aku ialah 30 tahun. Lepas tu tasirul mulka. Lepas tu akan jadi raja. Ni tahun 28. Ni 30. Akhir zaman dia 2 tahun lagi. Lepas tu dia orang ni muda, tak ada apa, muda. Lepas tu sufahaul ahlam, bodoh, tak apa. Dia orang baca Quran tapi Quran ni tak lepas daripada kerengkung. Dekat sini makna dia wallahu a'lam lah. Allah Taala tak terima bacaan mereka. Yang tu je kita boleh terjemah macam tu je. La yarfa'uhu Allahu wa la yaqbiluha anna qira'atuhum. Qira'at mereka tu Allah Taala tak angkat dan Allah Taala tak terima. Jadi kita faham daripada ni seolah-olah tak keluar daripada kerongkong dia orang. Baca tapi Allah Taala tak terima. Nauzubillah min zalik. Okey, mereka cakap daripada sebaik-baik perkataan. Sebaik-baik ciptaan. Maksudnya mereka cakap guna perkataan Nabi. Okey. Perkataan Nabi apa? Quran, hadis. Awal-awal Khawarij ni perkataan dia mula-mula sekali yang dia orang nak boleh keluar pada Saidina Ali, itu slogan, tagline apa? Dia orang cakap apa? La hukma illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Dia orang cakap ni. Inil hukmu illa lillah. Surah Al-An'am ayat 57, ayat 40, ayat 67. Surah Al-An'am ayat 57, ayat 40 dan ayat 67. Inil hukmu illa billah. Tidaklah hukum tu kecuali Allah Ta'ala, milik Allah. Surah Al-An'am ayat 57, ayat 40 dan ayat 67. Bila dia orang tak puas hati dengan yang tadi kan, cerita tadi Saidina Ali punya, Abu Musa Al-Asy'ari punya deal, dia orang keluar buat sendiri. Lepas tu dia orang tak puas hati, dia orang kata apa? Inil hukmu illa lillah. Hukum ni milik Allah, bukan milik Saidina Ali. Macam tu. Dengan ayat inilah yang dia orang guna untuk memberontak melawan Saidina Ali. Dia orang ni guna perkataan sebaik-baik kejadian. Dia orang ambil Nabi, dia orang guna percakapan dia orang. Apa? Mula-mula sekali dia orang guna Quran, ayat Quran ni. Okey. Dekat ayat Quran ni, jenis perkataan macam ni, ulama kata ialah kalimatul haq uridu bihal batil. Pernah dengar ni? Ni kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimatul haq, kalimatul haq, Allah Allah, uridu biha al-batil. Okey, kalimatul haq uridu bihal batil. Percakapan jenis macam ni, yang macam style dia orang ni, ialah kalimatul haq uridu bihal batil. Inil hukmu illa lillah. Tak adalah hukum kecuali milik Allah, bukan milik Saidina Ali. Nampak macam bagus, ambil ayat Quran semua bagus, tapi dia orang guna ayat Quran untuk benda batil, untuk diri dia orang. Kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimah yang hak, kalimah yang benar, uridu bihal batil, tapi dikehendaki dengan kalimah tu akan benda batil. Nampak macam bagus, masya-Allah. Bawa datang Quran, datang hadis, tapi dalam diri niat dunia. Macam itulah. Ni asas-asas dia orang ni, perkataan ni. Inil hukmu illa lillah. Apa ni? Khawarij ni. Ni percakapan, mereka bercakap daripada sebaik-baik percakapan. Lepas tu yamruku minad din, mereka tembus keluar daripada agama.
maksud dengan din, agama kat sini ialah taat. Dia keluar dua pendapat, tapi kita pakai satu pendapat juga. Bila kita kata mereka keluar daripada agama, maksud dengan agama Islam, jadi mereka kafir. Jadi ulama hukum Khawarij kafir, faham daripada yang hukum minad din, din Islam. Ulama yang tak hukum Khawarij ni tak sampai kafir, cuma dia orang ni sesat macam tu kan. Din ialah dengan makna taat. Din yang meruku minad din, mereka keluar daripada agama, maksudnya mereka keluar daripada taat. Macam mana? Tembus anak panah kepada binatang tu, tak ada taat langsung. Sempat sini? Ada apa soalan kat sini? Ramia tu, dia adakah maksud usul? Apa ramia? Sasaran? Di situ sasaran. Romiyah. Nah, Romiyah ni tengok dia punya dalam biwazni fa'ilah bermakna maf'ul. Binatang maf'ul lah. Apa? Binatang yang kena shoot tu. binatang. Subjek, objek. Apa? Tak tahu juga. Romiyah. Dia kata biwazni fa'ilah bermakna maf'ulah wa huwa as-saydul marmi, binatang buruan yang dipanah. Terkeluar power sangat kan. Dia orang ni pun keluar daripada taat, macam mana anak panah keluar daripada binatang yang kena panah. Lepas tu dia orang ni cakap guna percakapan Nabi, tapi kalimatul haq uridu bihal batil. Ini okey, macam Khawarij. Kalau macam zaman sekarang ni, na'udzubillah min zalik lah, ada orang yang ada dengan sifat Khawarij ni, macam satu faham satu ni kan, dia slogan ni apa? Kembalilah kepada Quran dan hadis. Masya-Allah, betul tu. Kembalilah kepada Quran dan hadis. Ni tak ada nak kait mana-mana, tapi kita jaga. Kita nak Quran dan hadis salaf contoh. Tapi kalimatul haq uridu bihal batil, sama macam Khawarij, sama-sama muda, sama-sama bangang, mudah-mudah cakap baca Quran Allah Taala tak terima tu wallahu a'lam lah, tu kerja Allah Taala. Tak taat, orang sobat macam ni, buat macam ni, keluar daripada ketaat, cakap guna percakapan daripada yang insan yang paling baik, Nabi. Apa? Kita kembali pada Quran dan hadis. Alaikum bisunnati. Slogan dah dengar tak? Kembali pada Quran dan hadis zaman sekarang ni. Tapi maksud dalam hati dia tu percakapan tu baik, tapi dalam hati tu kami nak hampa tinggal semua ikut kami. Nampak tak? Macam sifat Khawarij ni zaman ni. Salaf, tapi tinggal korang nak ikut kami yang betul-betul. Siapa yang lagi salaf? Kita bagi contoh. Salaf ni ialah 300 tahun pertama. Kita faham daripada mana salaf ni? Salaf ni kita faham daripada hadis yang tu. Yang Sayyidina Umar khutbah tu, usikum bi ashabi summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Hadis 2165. Kamu ikutlah sahabat aku, lepas tu yang ikut mereka, kemudian yang ikut mereka. Dia ulang 3 kali. Jadi kita ulang 3 kali ni, ikutlah sahabat, ikut tabi'in, ikut tabat tabi'in. Jadi mudah-mudahan kita bagi seorang 100 lah, 100, 200, 300 tahun. Ini ialah waktu salaf. Jadi orang zaman sekarang ni kata, hendaklah kamu semua kita kembali pada Quran dan hadis, ikut salaf. Tinggallah semua contoh Syafi'i, Hanafi, Maliki. Tapi siapa yang salaf yang sungguh? Kalau kita Imam Abu Hanifah, dia ni beranak tahun 80. Imam Abu Hanifah beranak tahun 80 Hijrah. Jadi termasuk dalam salaf. Imam Malik 93 Hijrah. Imam Malik 93 Hijrah. Imam Muna Asy-Syafi'i, Imam kita Asy-Syafi'i 105 Hijrah. Ada kata pendapat hari dia beranak tu juga hari Imam Abu Hanifah wafat. 105 Hijrah. Imam Ahmad 164 Hijrah. Tak sampai 200 tahun ni. Geng-geng tabi'in tabi'in ni. Masa mudah-mudah lah dia punya apa? Dia punya time dia tu. Jadi yang betul-betul kamu tinggal semua ni, contoh-contoh kalau tempat kita ke tinggal kunut. Yang betulnya kembalilah pada sunnah.
hadis pasal kunut ni contohnya lah tak kuat. Betul-betulnya tak perlu ada. Maksudnya perkataan tu betul, tapi kalimatul haq uridu bihal batil. Percakapan tu cantik dah, tapi nak benda batil. Dia nak tinggal ikut dia. Macam tu lah. Jadi kita kena beringatlah zaman sekarang ni. InsyaAllah bagi kita ni duduk dekat golongan yang mana, duduk mana-mana tempat yang dah betul lah. Jadi insyaAllah, alhamdulillah, ada apa-apa soalan lagi kat sini? Jangan termasuk di dalam kalangan orang yang berfikiran macam Khawarij pada zaman ni. Khawarij yang ni akhir zaman tu, zaman Sayyidina Ali tu. Tapi ni perangai dia tu, sifat dia tu ada lagi. Janganlah termasuk dalam kalangan Khawarij ni. InsyaAllah. Tak ada soalan lah? Alhamdulillah, tak ada. Yang baik pada Allah SWT, guru atas kelemahan diri saya. Jadi kita istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, doa supaya Allah Ta'ala pilih kita lagi untuk kita dapat muzakarah ilmu, dapat ambil manfaat, dapat amal dan dapat sampaikan baik pada Allah Ta'ala. Guru atas kelemahan diri saya, tutup dengan majlis kifarah. Tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.